Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan berikan pelbagai tumpuan kepada perniagaan dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa untuk anda fahami lebih mendalam bersama ahli panel jemputan kita, dan kita akan mulakan dengan antara laporan ataupun dapatan kajian yang terkini yang dikeluarkan oleh Ipsos sendiri mengenai bagaimanakah kes ataupun kita boleh cakap trend penipuan di Malaysia setakat suku terakhir tahun ini. Kalau kita nak lihat daripada perincian bagaimanakah pengalaman terkini dengan penipuan ataupun kita boleh cakap trend di Malaysia setakat ini, daripada dapatan kajian ini menunjukkan iaitu sebanyak 76% ia adalah jumlah yang pernah berdepan dengan penipuan ataupun scam. Diikuti juga dengan 51% juga berdepan dengan penipuan 3 bulan lepas dan 26% berdepan penipuan pada sebulan lepas, masuk juga dengan 14% berdepan penipuan seminggu yang lepas. Dan ini adalah pengalaman terkini yang kita dapat saksikan dalam kategori penipuan ataupun scam di Malaysia. Antara platform yang digunakan oleh penipu ini untuk memperdayakan ataupun mengeksploitasi rakyat ini ataupun masyarakat, kita dapat saksikan antara platform utama yang digunakan adalah daripada melalui telefon bimbit ataupun panggilan telefon. Sebanyak 56% scam ataupun penipuan berlaku di telefon bimbit dan juga 54% lagi WhatsApp. Hampir separuh penipuan ataupun kita boleh kes-kes pengeksploitasi ini berlaku di dalam telefon dan juga WhatsApp. Diikuti juga dengan media sosial di mana penipuan kes ini juga berlaku antara yang tertinggi di platform Facebook dan Telegram di mana masing-masing mencatatkan sebanyak 31% dan 30%. Diikuti juga dengan SMS message sebanyak 29% yang mengalami diperdaya dengan iaitu penipu-penipu scam ini. Kita dapat saksikan juga antara email-email yang kita menggunakan untuk harian kerja kita. Email juga adalah antara platform yang digunakan untuk melakukan perdayaan ini terhadap rakyat ataupun masyarakat melalui email sebanyak 22%. Diikuti juga dengan Instagram iaitu sebanyak 13% dan banyak lagi antara laman e-dagang 13%, aplikasi laman media sosial lain sebanyak 11%. Masuk juga dengan antara platform-platform yang kita guna semakin trend yang peningkatan, kita dapat saksikan TikTok juga adalah antara platform penipu-penipu ini mengguna ataupun untuk memperdaya orang ramai. Selain itu, untuk kita lihat bagaimanakah jenis-jenis penipuan yang dilakukan. Di sini kalau anda dapat saksi daripada iaitu majoritinya adalah penipuan telefon. Sebanyak 40% yang dicatatkan jenis penipuan ini. Diikuti juga dengan penipuan dalam talian sebanyak 27% dan penipuan pelaburan iaitu investment sebanyak 24%, manakala penipuan pekerjaan adalah 20%. Diikuti juga dengan penipuan penghantaran e-dagang kita menggunakan e-commerce sebanyak 18% dan 6%. Diikuti juga dengan penipuan bersemuka face to face dan penipuan cinta ataupun kita panggil romance scam sebanyak 6%. Dan ini adalah kita lihat dapat jenis-jenis penipuan yang dilakukan oleh scammers dan paling tinggi adalah sebanyak penipuan daripada telefon. Dan daripada jenis-jenis penipuan yang dilakukan ini, kita nak lihat berapakah kerugian yang paling tertinggi. Dan yang dapat kita saksikan di sini adalah ketinggian paling tinggi adalah melalui penipuan pelaburan sebanyak RM5,000. Ini adalah kerugian purata yang kita dapat saksikan daripada penipuan investment sendiri. Diikuti juga dengan iaitu penipuan penghantaran e-dagang juga hampir mencecah iaitu RM2,000 termasuk dengan penipuan telefon RM2,000. Ini adalah antara 3 platform yang mengalami antara kerugian purata yang paling tertinggi berbanding jenis-jenis penipuan yang dilakukan di sini. Tambah lagi untuk kita saksikan apakah tindakan ataupun langkah diambil selepas mereka berdepan dengan penipuan ataupun mereka ditipu oleh scammers ini. Kita dapat saksikan majoritinya melaporkannya kepada pihak berkuasa. Ini mencatatkan sebanyak 48%. Dan ada juga yang terus menghubungi bank mereka terus untuk memberitahu ataupun ini tindakan yang mereka ambil untuk hubungi ataupun kontak bank mereka dan mengemukakan iaitu laporan terhadap bank-bank mereka sebanyak 39%. Ada juga yang mendapatkan bantuan dari kawan atau ahli keluarga mereka 36% dan antara responden yang lain juga 25% menghebah ataupun menceritakan pengalaman mereka di media sosial, termasuk juga dengan mereka membuat aduan kepada agensi perlindungan pengguna 23% dan 10% iaitu mencari ataupun menghubungi peguam atau penasihat undang-undang dan tiada tindakan sebanyak 20% apabila mereka berdepan dengan penipuan. Dan antara pihak berkuasa yang menerima laporan kita dapat lihat iaitu antara penipuan dihubungi adalah sebanyak PDRM sebanyak
62%. Ini adalah laporan yang tertinggi diterima oleh PDRM Malaysia dan diikuti juga dengan MCMC Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan Malaysia sebanyak 26% dan 24% iaitu cyber security juga. Dan ada juga yang membuat laporan kepada Bank Negara Malaysia dan TTPM sebanyak 20% masing-masing mencatatkan dan TTPM sebanyak 16%. Dan antara pihak berkuasa yang lain menerima aduan ataupun laporan penipuan ini juga kita lihat adalah agensi ataupun organisasi di bawah SSM sebanyak 14% dan ini adalah antara organisasi ataupun agensi yang lain yang menerima laporan. Dan antara langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, kita ada di sini terbagi kepada 3 kategori langkah pencegahan. Kita akan mulakan daripada keselamatan dalam talian iaitu sebanyak 90%. Apabila responden ini mengalami ataupun menerima iaitu membuat laporan aduan mereka ditipu ataupun telah di-scam, antara langkah pencegahan ataupun kewaspadaan digital adalah kita boleh lihat 59% iaitu elakkan daripada mengklikkan pautan yang mencurigakan atau suspicious ataupun mereka download ataupun lampiran atau dokumen yang mereka meragui. Yang kedua, 55% berhati-hati apabila berkongsi maklumat peribadi di media sosial. Mereka akan kurangkan kongsikan maklumat personal dan kita lihat 46% kedua-duanya akan gunakan kata laluan yang unik dan kukuh dan tidak mudah digodam oleh scammers ini. Dan kita dapat juga ada yang menggunakan platform talian yang selamat untuk membeli melah, yang kita mendapat verifikasi yang kita tahu itu adalah platform yang selamat dan diperakui oleh agensi-agensi ataupun organisasi kerajaan. Itu adalah antara keselamatan dilakukan dalam talian. Manakala yang lain itu kita lihat kesedaran tentang penipuan sebanyak 76% antara langkah pencegahan yang dilakukan. Mereka mendidik, mereka educate diri mereka tentang taktik penipuan lazim dan ketahui taktik penipuan terkini. Apakah trend-trend penipuan sebelum ni, mereka didik dan mereka educate antara iaitu penipuan-penipuan yang berlaku di negara sendiri dan di negara orang lain supaya mereka boleh ambil iktibah dan langkah berjaga-jaga. Manakala 39% laporkan penipuan atau aktiviti yang mencurigakan kepada pihak berkuasa atau organisasi yang relevan. Mereka dapat tahu ini adalah mencurigakan, suspicious, mereka terus ke pihak berkuasa untuk membuat laporan ataupun aduan. Manakala yang ketiga, 32% dapatkan nasihat dan bantuan daripada sumber-sumber atau golongan profesional yang dipercayai. Apabila ragu ini, mereka tahu mencari pakar atau profesional bagaimanakah mereka mahu mengendali ataupun penipuan atau scam yang mereka hadapi ini. Yang ketiga adalah disebabkan kategori identiti dan pelindungan kewangan sebanyak dicatatkan 75%, manakala elakkan muatkan butiran kad kredit anda ke laman web terutamanya e-dagang dan gerbang e-pembayaran di mana kita melakukan shopping di platform seperti iaitu Shopee, TikTok dan pelbagai lagi antara platform-platform e-dagang yang perlu kita berhati-hati walaupun kita tahu ini adalah antara platform yang paling popular digunakan oleh orang ramai. Dan kedua adalah untuk kita saksi periksa cek transaksi yang tidak dibenarkan atau aktiviti yang mencurigakan pada penyata bank dan laporan kredit sebanyak 48% dan 46% antara langkah pencegahan adalah lindungi dokumen peribadi dan maklumat sensitif, letak di tempat-tempat yang selamat dan iaitu ada password, ada kod. Ini adalah antara langkah pencegahan yang dilakukan dan kita dapat lihat secara keseluruhan daripada data ini, Ipsos mengatakan bahawa kes penipuan dalam talian di Malaysia amat membimbangkan dan lebih daripada jangkaan mengikut trend semasa.